Assalamualaikum guys. So bertemu lagi kita di dalam channel The R Clan. So pernah tak korang dah kena macam saya ni, MySejahtera detect kita ni sebagai casual contact? So kalau pernah, korang kena tengok video ini guys. Okay guys, kalau korang didetect sebagai casual contact macam saya ni, jangan risau. So apa yang korang perlu buat, jom kita tengok apa sebenarnya. Sebelum apa-apa saya cerita tu, jom saya ceritakan dulu apa sebenarnya itu casual contact. Okay, so kalau korang jadi casual contact, korang akan ada warna kuning ni guys. Contact casual, tidak bergejala. Okay, jom kita tengok video YouTube satulah tentang apa itu casual contact. Okey, jom kita try tengok video lah. Video daripada Jabatan Perdana Menteri ni tentang perbezaan kontak rapat dengan kontak casual Okey, so itu dia perbezaan antara kontak rapat dengan kontak casual. So okey, perbezaan pertama dan perbezaan kedua. Okey, saya pause dulu. Jom kita tengok. So kalau untuk kontak rapat, keperluan kuarantin dia, kita kena kuarantin selama 10 hari. Tapi kalau kontak casual macam saya ni, tak perlu kuarantin. So status risiko, kontak rapat berisiko tinggi, kontak casual berisiko rendah. So itu dua perbezaan utama dia. Kita sambung tengok video ni lagi. Okey, perbezaan ketiga dan perbezaan keempat. Okey, kita pause lagi. So, perbezaan ketiga, kontak rapat, keperluan menjalani ujian pengesahan COVID-19 pada hari pertama dan hari ke-8. Tapi kalau kontak casual tidak perlu kecuali bergejala. So, dekat sini kita tahu kena pergi swab lah Kalau korang didetect sebagai kontak rapat, kena pergi swab pada hari pertama dan hari ke-8. Tapi kalau korang kontak casual, tidak perlu pergi swab kecuali korang membentuk gejala lah. So, yang keempat pula perbezaannya adalah status sekiranya diuji positif. So, kontak rapat bertukar kepada status kes positif COVID-19. Begitu juga kalau kontak casual. Okay, kalau korang bergejala untuk kontak casual, pergi swab positif. So, korang akan ditukarkan statusnya kepada kes positif COVID-19 lah bukan casual, kontak casual lagi. So, next, apa lagi perbezaan dia? Okay, 5 dan 6. Okay. So, perbezaan kelima, kontak rapat. Status sekiranya diuji negatif, kekal sebagai kontak rapat dan perlu meneruskan kuarantin sehingga tamat tempoh 10 hari. So, kalau swab korang, status kontak rapat, swab negatif, still kena kuarantin 10 hari Tapi kalau korang kontak casual, swab negatif, kekal sebagai kontak casual dan tidak perlu kuarantin. So, kontak casual ni secara ringkasnya kita tak perlu kuarantin lah Okay, yang keenam, penilaian kesihatan kediri. Dua-dua diteruskan selama 14 hari. So, kalau macam saya ni, saya dikesan sebagai kontak casual, saya memang kena buat penilaian kesihatan kendiri Okey, saya rasa itu saja bersama hentikan wabak COVID-19. So, itu saja. Jom kita pergi kepada MySejahtera kita balik. So, itu MySejahtera saya. So, kontak casual tidak bergejala sekarang So, kalau korang tengok kat situ apa CPRC KKM cakap. Okay, kita baca sama-sama lah Okay. Kontak casual tidak bergejala. Sistem pengesanan kontak automatik kami telah mengenal pasti anda sebagai kontak casual berdasarkan tempat dan masa MySejahtera check-in anda. So, status ini akan kekal untuk 10 hari dan anda tidak perlu menjalani kuarantin. Anda dibenarkan untuk meneruskan aktiviti harian seperti bekerja. Anda tidak perlu menjalani ujian swab COVID-19 pada masa ini. Tetapi diingatkan supaya sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Anda dinasihati supaya membuat penilaian kendiri harian di ruangan perlu dilakukan. Jika anda bergejala, sila rujuk kepada fasiliti kesihatan berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. So, itu yang dia maklum kita lah So, macam korang tengok ni, macam mana saya boleh dapat kontak casual ni. Mungkin ada tempat yang saya pergi, mungkin ada pasien pesakit COVID pun lawat tempat tu lah. So, saya kena ni pada 20 hari bulan, saya cuma pergi 3 tempat saja. Saya pergi satu mall ni, saya pergi Texas Chicken, sebab family saya terasa nak makan Texas Chicken. So, saya pergi Texas Chicken. Lepas tu, saya singgah kedai alter baju. Itu saja 3 tempat ni. Saya check in 3 tempat je pada hari tu.
mall. Dalam mall tu ada Texas Chicken, saya check in Texas Chicken. Settle Texas Chicken tu, saya ambil balik baju saya check in dekat kedai alter baju tu lah. Dan saya rasa tempat saya kena tu adalah dekat Texas Chicken. Sebab masa saya beratur sedang order tu, macam ada belakang saya tu ada satu orang dia batuk. Saya rasa mungkin dia ada COVID-19, tapi dia dah swab tapi mungkin belum dapat result. So dia pergi Texas Chicken, lepas tu result swab dia positif. So dengan saya sekali dikira sebagai contact casual. Saya rasa lah itulah kelemahan MySejahtera. Sebab contact casual ni kita tak tahu kita kena dekat mana. Kalau korang tengok history, dia tak bagi tahu tempat yang disuspek kita ada contact dengan patient COVID. So itu kelemahan dia lah. Bagi saya mungkin boleh tambah baik. So kita mungkin boleh alert. So dah boleh bagi tahu kawan-kawan kita jangan pergi tempat tu lah untuk sementara sebab nanti korang akan jadi contact casual juga. So apa tanggungjawab korang kalau korang nak contact casual? Hari-hari korang kena buat ni things to do ni okay, korang kena isikan pemeriksaan kendiri. So ada kat situ nama korang boleh klik saja. Tengok saya klik tu. Okay, bila saya klik nama korang, dia ada 2 soalan lah. So adakah anda mengalami simptom berikut? Demam, batuk, sesak nafas, sakit tekak. Alhamdulillah setakat ni saya memang tak ada apa-apa simptom ni. So soalan kedua, adakah anda berhubung rapat dengan seseorang yang positif COVID-19 dalam tempoh 14 hari yang lepas? Saya tak ada. Saya memang pergi kerja, balik kerja dengan dekat rumah je. So memang tak ada. So saya jawab no. Dan korang boleh hantar, tekan submit. Okay, lepas tu jawab okay. Okay, thank you for your response. Okay, settle lah guys. Oh, tadi day 8 saya lupa. So sekarang dah pukul 12.30. So day 9 pun saya belum day 8 saya tertinggal. So sekarang day 9. Kita jawab lagi sekali lah No, dua-dua memang tak ada. Submit. Okay. So kalau korang dah clear, dia akan jawab macam ni lah. Hi, nama korang, you have no pending task. Thank you for your cooperation. So itu saja perkongsian saya tentang casual contact. So kalau korang MySejahtera korang bertukar menjadi casual contact, jangan jangan panik lah Tapi korang korang memang tak boleh pergi mana-mana lah. Jangan pergi mana-mana Okay, limitkan pergerakan korang lah. Sebab kalau korang check in, dia akan tulis dekat sini schedule contact no symptom. So saya rasa mall-mall besar kalau tengok casual contact, memang dia tak akan bagi masuk lah. Sebab kalau normal kita low risk no symptom kan. So bila bertukar kepada casual contact, memang korang tak boleh masuk lah mall-mall yang atau tempat-tempat yang check lah, memang tak boleh masuk lah. Tak apa, bagus. Kita tahu kita ada konteks walaupun secara casual, kita limitkan pergerakan kita. Okey, itu saja perkongsian saya tentang MySejahtera pada kali ini tentang casual contact. So dan apa perbezaan casual contact dan contact rapat tadi korang dah tahu. Okey, semoga perkongsian ini bermanfaat. So sekiranya korang suka video ini, jangan lupa untuk tekan button like, share video ini dan komen di bawah Okey, kalau korang belum tekan subscribe, bolehlah belanja tekan subscribe kat channel saya ni. Okey, sampai jumpa lagi di video akan datang. Macam biasa, kalau korang ada apa-apa persoalan tentang MySejahtera, kalau saya sempat buat video, saya tahu, saya akan share dengan korang. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, peace. Jom kita selawat satu kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Bye.